2.7. Okey, subtopik 2.7. Hari itu kita telah lihat tentang perkembangan nasionalisme. Maknanya, macam mana nasionalisme, semangat nasionalisme itu boleh berkembang di tanah Melayu. Iaitu yang pertama sekali kita telah lihat tentang adanya perjuangan golongan-golongan intelektual. Golongan intelektual ni maknanya golongan yang berpendidikan dan juga yang bijak pandai lah, kita kata golongan intelektual. Dan juga intelektual ini terbahagi kepada 3, iaitu intelektual berpendidikan agama, intelektual berpendidikan Inggeris, dan intelektual berpendidikan Melayu. So ada lebih kurang 3 golongan intelektual yang telah memperkembangkan semangat nasionalisme di tanah Melayu. So hari itu, Suara dia. okay, ada tak dengar? Dengar tak suara saya? Dengar tak suara cikgu? Okey, baik. Kita bantu. Okey. So, intelektual berpendidikan agama, kita telah lihat tentang intelektual berpendidikan agama yang dibawakan oleh kaum muda yang diketuai oleh tokoh-tokoh seperti Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, kemudian Syed Syekh Al-Hadi dan juga Haji Abbas Muhammad Taha. So, kita dah tengok yang itu. Dan bagaimana mereka menyebarkannya menggunakan akhbar dan majalah. Okey, akhbar dan majalah seperti Al-Imam, Al-Ikhwan, Neraca dan juga Ketunas Melayu. Kemudian kita dah tengok juga tentang intelektual berpendidikan Inggeris, yang mana intelektual berpendidikan Inggeris ni mendapat pendidikan di MCKK. Kita siap pergi tengok hari tu ya. Kita dah tengok MCKK, bangunan sekolah tu macam mana. Okey, MCKK, dan juga di situ adanya lepasan-lepasan maktab seperti Raja Chulan, Mahmud Mat, Muhammad Yunus Abdullah. Jadi mereka menyampaikan idea nasionalisme itu melalui akhbar juga, seperti Warta Malaya, kemudian Lembaga Malaya dan juga Utusan Melayu. Kemudian kita dah tengok juga tentang intelektual berpendidikan Melayu, iaitu daripada Maktab Perguruan Sultan Idris. Yang mana maktab ini berjaya melahirkan semangat kesedaran bangsa untuk menentang penjajahan melalui guru-gurunya seperti Abdul Hadi Hassan, Abdul Hadi Haji Manan, dan juga Harun Aminur Rashid dan sebagainya, serta adanya Za'bah. Kita dah tengok Za'bah tu ya. Jadi kita juga sedikit telah tengok tentang perjuangan yang kedua. Tadi perjuangan melalui golongan intelektual. Itu golongan intelektual Yang kedua, perjuangan melalui penulisan. Kita dah lihat juga hari itu, iaitu penulisan daripada sudut akhbar dan majalah. Di mana kita tahu bahawa akhbar dan majalah ini sering menceritakan tentang kesusahan dan kepayahan untuk apa? Untuk menangani pentadbiran British dan bangun untuk menentang penjajahan. Manakala akhbar masyarakat Cina dan masyarakat India lebih kepada cenderung menulis tentang perkara-perkara berkaitan negara asal, dan juga memperjuangkan nasib penduduk-penduduk Cina yang berada di tanah Melayu. Itu secara umumnya lah. Baik. So, kita telah lihat sampai di situ pada minggu lepas. So, hari ini kita nak sambung berkaitan dengan karya kreatif. Satu lagi cara perjuangan melalui penulisan. Ingat perjuangan nasionalisme. Kalau kita lihat perkembangan nasionalisme, iaitu perjuangan golongan intelektual yang pertama. Kemudian yang kedua iaitu perjuangan melalui penulisan. So penulisan akhbar dan majalah, akhbar masyarakat Cina dan India. Dan satu lagi kita nak lihat iaitu berkaitan dengan karya-karya kreatif. Baik, kalau kita nak lihat di sini, bermula pada karya kreatif ini, kemunculan novel
berjaya meniupkan nasionalisme dalam kalangan penduduk-penduduk di negara kita. Ingat kemunculan novel. Sebab karya-karya novel ini akan bertemakan ataupun ceritakan tentang semangat cinta akan negara dan perjuangan untuk membela nasib bangsa. Perjuangan Contohnya dalam novel Mari Kita Berjuang oleh Abdullah Siddiq mengajak masyarakat memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Memerdekakan diri ni maksudnya adalah membebaskan diri daripada kesukaran, kemiskinan dan mengubah kemiskinan menjadi menjadi kekayaan. So merdekakan diri dari aspek ekonomi. Selain itu, terdapat puisi. Anda tahu kan puisi? Puisi ni apa? Puisi ni adalah seperti sajak, syair, kemudian gurindam. Itu sebenarnya adalah puisi. Dan puisi-puisi bertemakan cinta akan negara. Seperti Angan-Angan dengan Gurindam oleh Omar Mustafa. Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi. Semenanjung oleh Harun Aminur Rashid. Dan juga Serunai Pujangga oleh Abdul Samad Ahmad. Gurindam, bukan Gundam. Bukan Gundam. Gundam tu dia adalah kartun. Gundam tu kartun. Ni Gurindam. Gurindam tu adalah kita kata bait ataupun rangkap-rangkap. Rangkap-rangkap kita kata puisi. Rangkap-rangkap puisi yang biasanya bertemakan cinta lah. Rangkap-rangkap puisi. Dan kebanyakan puisi-puisi itu bertemakan cinta akan negara. Dan kebanyakan cerpen, selain daripada puisi, terdapat juga cerpen yang bertemakan semangat berjuang, nasib bangsa dan cinta akan tanah air, yang dapat dilihat melalui karya Ishak Haji Muhammad seperti Rumah Besar Tiang Sebatang, Abdul Rahim Kajai iaitu Cerita Awang Putat, dan Samsudin Saleh Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang. Ini novel ataupun cerpen-cerpen. Cerpen bermaksud cerita pendek. Cerita-cerita pendek. Okey, baik. Cikgu terdengar laungan azan. So kita berhenti sekejap laungan asar untuk kita berehat 2 minit untuk kita menghormati laungan azan asar sekejap 2 minit. Okey, baik. Kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan. Okey, baik. Tadi cikgu search berkaitan dengan puisi-puisi. Puisi-puisi iaitu puisi-puisi yang mencetuskan semangat nasionalisme. Dan salah satunya iaitu kita baca tadi iaitu Angan-Angan dengan Gurindam. Baik, macam mana rupa dia cikgu? Tidak. So kita lihat inilah dia contoh. Contoh inilah dia sajak. Sajak yang bertajuk Angan-Angan dengan Gurindam. Kalau kita lihat di sini Angan-Angan dengan Gurindam, dia kata apa? Macam mana nak baca ni cikgu? Dia baca macam sajak. Bangkitlah bangkit. Mengapa tidur lama sangat? Bukan. Ini bukan Datuk Jaafar. Ini ditulis oleh orang lain. Iaitu Omar Syafuddin kalau tak salah cikgu. So dia punya sajak dia bangkitlah bangkit. Mengapa tidur lama sangat? Di mana dapat mencari negeri sekaya negeri kita? Bangkitlah bangkit. Timah sudah dimasak, sudahlah hangat. Mengapa dibiarkan bangsa lain mengambil bijih kita? Bangkitlah bangkit. Tidakkah ingin menjadi kaya dengan bangat? Mengapa dibiarkan bangsa lain bertanam getah di tanah kita? Bijih dan getah, bijih dan getah. Inilah jalan kekayaan yang tentu. Hasil negeri kita yang besar dapat di situ.
bijih dan getah, bijih dan getah. Dari sebab itu bangkitlah bangkit, jangan asyik berjoget. Lihatlah kekayaan Lokyu Chokit, hartanya beribu bermilion ringgit. Segeralah tuan, jangan lengah, segera berbudi kepada tanah, kerana tanah baik budinya. Lambat laun usaha dan penat kita dibalasnya. Nampak tak? So, bila zaman tu, bila orang baca cerpen, dia akan ataupun baca sajak ataupun gurindam ini, dia akan kata, wah, okey, timbul rasa semangat. Bangkitlah bangkit, rasa nak bangun. Jadi bila rasa nak bangun itu, maka akan menimbulkan semangat, perasaan cinta akan tanah air dan berjuang untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan. Kalau korang baca ni, korang tak rasa apa-apa ke? Korang ada rasa apa-apa tak bila baca macam ni? Memanglah kalau korang baca, bangkitlah bangkit, mengapa tidur lama sangat? Di mana dapat mencari negeri sekaya negeri kita? Bangkitlah bangkit. Memanglah itu tak rasa apa-apa. Dia kena ada intonasi yang bangkitlah bangkit. Begitu. Jadi, puisi-puisi ini telah membantu untuk menyemarakkan semangat cinta akan negara. Jadi kepada para pelajar semua, cikgu pesan, kalau korang pandai buat lagu ke, pandai buat puisi ke, sudah-sudahlah buat lagu-lagu cinta. Sudah-sudahlah buat lagu aku suka kau, kau suka aku. Sudahlah. Buatlah satu puisi yang membantu mencetuskan semangat. Semangat untuk bangun, untuk berjaya. Buatlah macam tu. Ini tak habis-habis putus asa, kan, putus cinta. Kenapa nak biarkan kekayaan negara kita dieksploitasi? Ya, betul, jangan. Kita tak dalam exam about karya siapa dan nama puisi tu. Tak ada. Rasanya tak ada. Saya buat lagu heavy metal. Aduh yai. Buat lagu heavy metal. Baik, komunisme tersalah type pula. Buat lagu yang mencetuskan kekuatan. Ini tak habis-habis. Kau pergi jua, kau pergi, kan? Aku sendirian di hujung katil, menangis, hu. Ya apa dah. Buat lagu lain lah. Kan? Sudah-sudahlah tu. Sudah-sudahlah tu untuk melembik-lembik, kan, orang yang mendengar lagu tu, ya. Kau pergi dengan janji, kan, kau mungkiri janji, kan, aku menangis di bucu katil, menghentak kepala di dinding, namun kau tak muncul juga. Sudahlah, kan. Sudahlah, kan, cukup-cukuplah lagu-lagu macam ni. Sudah, kan. Jadi bangun. So, tadi sebenarnya cikgu baca, iaitu puisi Angan-Angan dengan Gurindam oleh Omar Mustafa. So, begitulah cara bagaimana orang-orang dulu menyebarkan semangat nasionalisme melalui karya kreatif. Dipanggil karya kreatif. Kenapa dipanggil karya kreatif? Sebab karya ini perlukan kreativiti yang tinggi, untuk imagine, susun ayat, karya yang kreatif. Baik. So, itu adalah salah satu cara bagaimana penyebaran nasionalisme di negara kita. Baik. So, kita lihat seterusnya, iaitu inilah dia contoh ibuku. Salah satu sikitlah sebahagian rangkap puisi ibuku. Ibuku, ibu-ibu mahkota negeri, kan, bersumpahlah ananda dalam dunia akan membela pelihara akan bondaku. Ananda Mastika Puri, selamatlah engkau dalam bahagia. Siratkan niatmu sebagai biku, oh ibuku. Nampak tak? Ini penggunaan bahasa-bahasa klasik yang tinggi.
Kalau korang sekali baca memang tak faham. Jadi ibuku tu bukan merujuk kepada ibu sebenarnya, merujuk kepada negara. Negara ni disebut sebagai ibu, iaitu apa? Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi maknanya apa? Ibu, dan ibu tu adalah negara. Maknanya dia bersumpah, wahai ibuku, maknanya wahai negaraku, bersumpahlah anak anda akan bersumpah dalam dunia, akan membela, akan memelihara akan bondaku, akan memelihara akan negaraku. Macam itulah. Nampak tak? Macam ni lah baru betul memberi semangat. Okey. Baik. So, itu perjuangan berkaitan dengan karya kreatif. So kita telah lihat dua perjuangan, iaitu yang pertama perjuangan melalui perjuangan golongan intelektual, yang kedua iaitu perjuangan melalui penulisan, dan yang ketiga kita nak tengok perjuangan melalui persatuan-persatuan. Baik. So, persatuan ni kita lihat perjuangan melalui persatuan memperlihatkan perkembangan yang bersifat sosio-budaya dan kemudiannya bertukar menjadi politik. Untuk para pelajar yang tak tahu, cikgu, sosio-budaya tu apa? Sosio-budaya ini merujuk kepada sesuatu yang bersifat keadaan semasa dari sudut budaya, keadaan semasa dari sudut kaum, keadaan semasa dari sudut bangsa. Itu dipanggil sosio-budaya. Sebab itu kalau kita lihat, antara persatuan yang bersifat sosio-budaya ialah Kesatuan Melayu Singapura. Persatuan awal yang muncul ialah KMS, iaitu Kesatuan Melayu Singapura, yang ditubuhkan pada tahun 1926. Penubuhan KMS ni sebenarnya bertujuan menggalakkan ahli dia bergerak aktif dalam pentadbiran, memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan juga pendidikan, dalam politik dan juga pendidikan, serta mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi. So, kejayaan KMS ini telah mendorong penubuhan persatuan negeri lain. Contohnya, bila dah wujud Kesatuan Melayu Singapura, maka negeri-negeri lain pun nak buat juga tahu. Seperti Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Negeri Sembilan, yang dianggotai oleh kaki tangan kerajaan. So, mereka bekerjasama. Mereka persatuan-persatuan ini bekerjasama dengan British dan meminta supaya lebih banyak peluang diberikan kepada orang Melayu dalam pentadbiran. Kalau kamu lihat, ayat mereka bekerja sama dengan British. Pada peringkat awalnya mungkin kamu akan kata, sanggup ke mereka bekerja sama dengan British? Dia sebenarnya begini. Pada peringkat awal, kalau kamu masih ingat, British datang mula-mula pada waktu Francis Light. Ingat lagi tak? Francis Light datang ke Pulau Pinang. Ingat lagi tak? Masa kamu belajar sejarah tingkatan 3, bab 2. So berlaku penentangan. Penentangan kalah. Kemudian kamu belajar juga tentang bagaimana British take over negeri-negeri Melayu bersekutu. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So ada yang menentang, kalah. British juga menang. Kemudian British menguasai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ada juga perjuangan menentang British, seperti Tok Janggut. Kemudian juga seperti Haji Abdul Rahman Limbong pun juga menentang. Badan akhirnya kalah juga. So lama kelamaan orang Melayu diterima bekerja dalam pejabat-pejabat kerajaan British. So salah satu cara untuk orang Melayu iaitu untuk mendapatkan kembali kuasa dengan cara apa tahu? Kalau kita tak boleh lawan dia, kita join dia. Nampak tak taktik dia? Kalau kita tak boleh menentang British, kita join British. Maknanya kita bekerja sama dengan British supaya British beri peluang kepada orang Melayu
untuk bekerja dalam pentadbiran British. Dengan itu, kita boleh tahu apa yang British buat sambil kita belajar bagaimana British menguruskan negara. Yes. If you can't fight them, join them. Yes, betul. If you can't fight them, join them. So, itu cara dia. Kan. So, macam kadang-kadang kan, okay, selalu dekat sekolah, macam sekolah kamu, of course ada group yang, ada kumpulan-kumpulan sekolah kamu, kawan-kawan kamu yang geng budak-budak pandai. Kemudian ada geng budak-budak yang banyak main. Ada geng-geng yang malas nak belajar lah, kaki ponting dah apa semua. Of course ada group-group ni, kan. Tetapi kalau kamu nak join yang baik-baik ini, yang maknanya golongan yang pandai-pandai ni, kamu rasa macam mula-mula mesti kamu rasa macam aku nak fight lah dia orang ni supaya aku dapat skor lagi bagus. But in the end, kamu rasa macam aku tak boleh lawan dia orang lah. Dia orang ni sentiasa top. Macam mana dia orang sentiasa on top lah, markah dia orang. So bila kamu tak boleh lawan dia orang, tak boleh beat dia orang, you join them. Supaya apa? Bila kamu join them, dan kamu tahu bagaimana tips untuk kamu dapat skor dengan lebih baik. That is how you learn. Nampak tak? So jangan kita kata sebagai apa? Jangan nak menentang, lepas tu dengki, menentang, dengki. Buat apa nak dengki? Daripada dengki, baik kita join dia supaya kita dapat benefit dia. Siapa kat sini memang grup-grup, kumpulan-kumpulan yang selalunya pelajar-pelajar yang orang kata apa, kita kata cemerlang lah, grup-grup kat sekolah. Kamu ni kira antara geng-geng budak-budak baik, budak-budak bagus, budak-budak pandai. Anyone here? Ada tak? Tak ada Semua geng-geng apa ni? Geng-geng budak-budak biasa, budak-budak grup saya. Biasa je. Okey, masalah kata biasa je. Yang lain-lain, Syarul? Biasa-biasa je. Okey. Baik. Saya join semua. Okey. Baik. Dahlia Adriana? Join yang tak pandai. Anis Nabila, Hanan, Farisha? Join budak-budak mana? Geng bola. Geng bola. Okey, baik. Tak ada geng. Sudah Farisha. Tak ada geng Sian. Okey. Tak apa. Okey, tak apa kan. Saya kelas bawah, so tak pandai pula kan. Geng dengan cikgu. Boleh itu pun bagus juga. Geng dengan cikgu pun bagus juga sebenarnya. Satu tips yang baik, geng dengan cikgu. Betul. Cikgu sokong. Okey, cikgu sokong. Okey. Sebab cikgu sebenarnya adalah geng yang nak kata geng baik tak. Dia ada budak yang nerd yang baik kan. Cikgu tak join tu. Cikgu join more to budak-budak yang dalam sekolah tu. Cikgu join budak-budak yang musician. Tetapi kaki belajar juga. Kaki belajar tapi lepas habis belajar pergi jamming. So dia macam tu. Tapi tak ramai. Dalam 3-4 orang aja. So cikgu geng-geng macam tu lah. So itu asal usulnya lah. So tak tahu lah. Tapi mana-mana geng pun yang baik bagus. Jangan join geng-geng yang kaki ponting. Jangan kaki ponting sekolah yang memang malas nak belajar. Itu jangan. Okey, itu jangan. Sebab akan mempengaruhi kamu. So harap-harap kamu pilihlah kawan dengan betul ya. Salah pilih kawan, kamu tak dapat apa. Kamu rugi. Okey, baik. So akhirnya kita nak cerita bahawa KMS ini mereka bekerja sama dengan British. Okey, dan meminta supaya lebih banyak peluang diberikan kepada orang Melayu dalam pentadbiran. Baik. Itu KMS. Kemudian Persatuan Sahabat Pena. Persatuan Sahabat Pena ini adalah Persaudaraan Sahabat Pena ataupun dipanggil PASPAM. PASPAM ditubuhkan bagi menggalakkan ahlinya untuk bersatu saja dan bertukar-tukar pendapat. PASPAM yang bermula di Pulau Pinang pada tahun 1934
berkembang dan giat mengadakan perhimpunan tahunan seluruh tanah Melayu antara 1934 hingga 1939, dan usaha untuk menyatukan pergerakan orang Melayu melalui kongres ataupun persidangan berjaya menghimpunkan wakil-wakil Persatuan Melayu daripada Brunei, Labuan dan Sarawak untuk mengutarakan isu kebangsaan. So maknanya PASPAM ni adalah satu persatuan yang mana menggalakkan ahlinya untuk join dan bertukar-tukar pendapat. Kemudian mereka bersidang untuk apa? Untuk mengutarakan isu-isu berkaitan bangsa. Contohnya di Sarawak, Muhammad Rakawi Yusof adalah antara pengasas PASPAM Cawangan Kuching dan mempunyai hubungan baik dengan ahli KMS, iaitu Kesatuan Melayu Singapura. So beliaulah bersama-sama dengan Johari Anang turut mengasaskan Persatuan Melayu Sarawak PMS, dan di Sabah ramai dalam kalangan tokoh Bumiputra Sabah bergiat aktif dalam organisasi berbentuk penulisan sehingga membangkitkan kesedaran tentang pentadbiran di Sabah, dan kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat Sabah wujud pada akhir tahun-tahun 1930-an, seperti penubuhan cawangan PASPAM di Jesselton, iaitu Kota Kinabalu, Tawau dan Labuan. Ini meningkatkan kesedaran sosial dalam kalangan ahlinya. Dan kebanyakan ahli PASPAM ini di Sabah terdiri pada guru-guru sekolah Melayu dan juga pegawai rendah kerajaan dan para peniaga. Antara tokohnya termasuklah Muhammad Yaakob, Muhammad Samsudin Osman dan juga Zakaria Gun. Ini nama-nama yang popular lah. Maknanya di sini, melalui persatuan, kita lihat persatuan ini kebanyakannya akan menggalakkan ahli untuk bersatu. Kemudian mereka mencetuskan idea untuk apa? Untuk membebaskan negara daripada penjajahan. Tapi mereka hanya mencetuskan idea dan berkongsi idea. Jadi bak kata orang kita kata bersatu teguh, bercerai roboh. Inilah dia. So bila kita bersatu, kita teguh. Ini persatuan ataupun persaudaraan sahabat pena. Baik. Kemudian yang paling agresif, KMM. Ini paling agresif. Kalau cikgu mentionkan kenapa KMM paling agresif, kerana KMM ditubuhkan hasil daripada gagasan ataupun idea. Gagasan ni adalah matlamat ataupun idea daripada Ibrahim Haji Yaakob pada bulan Mei 1937. So KMM seterusnya didaftarkan pada tahun 1998. KMM berjuang melalui akhbar majlis dan berhasrat, ni memang niat dia terang-terang, berhasrat untuk menentang British dengan mewujudkan satu gagasan yang dinamakan Melayu Raya. Ini matlamat dia, KMM. KMM memang dia berhasrat untuk menentang British dengan cara apa? Jom kita tubuhkan Melayu Raya. Melayu Raya tu apa? Digabungkan tanah Melayu dan Indonesia. Maknanya dia akan jadi Melayu Raya. Macam cikgu selalu bagi tahu, apakah maksud raya yang sebenarnya? Apa maksud raya? Siapa tahu? Cikgu dah banyak kali bagi tahu kan. Apa maksud raya? Boleh tulis dalam Zoom chat. Raya tu apa? Raya. Ya, betul Hairun Sani. Raya tu maknanya besar. Kalau Melayu, bukan sambut, bukan Dahlia Adriana, bukan sambut. Take note semua pelajar bahawa raya tu maksudnya besar. Besar. Melayu Raya maknanya kawasan Melayu yang besar. Gabungan tanah Melayu dan Indonesia. Melayu Raya. Kalau hari raya, hari yang besar, hari kebesaran dalam Islam, hari raya, hari yang besar. Jalan raya, jalan yang besar. Lebuh raya, lebuh yang besar.
Okey. Jadi maksud raya ialah besar. So, kalau katakan kamu ada kawan-kawan yang badan dia besar, janganlah panggil dia gemuk. Panggil dia apa? Raya. Aku nampak kau raya lah hari ni. Jadi sejuk hati dia. Ini kau orang ni. Weh, kau ni gemuk ah. Aduh, tak baik cakap macam tu kan. Terasa kawan tu. Jadi gunakan perkataan-perkataan yang boleh menggembirakan kawan kamu. Nampak raya lah hari ni. Gitu. Macam boleh amalkan tak agak-agaknya? Boleh amalkan Ya, okey, boleh amalkan. Bagus. So, kita lihat di sini. Okey. So, ini Melayu Raya melalui gabungan Tanah Melayu dan Indonesia, KMM ya. KMM, Kesatuan Melayu Malaya ni, Kesatuan Melayu Muda ini menyeru orang Melayu untuk bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesopanan di tanah airnya. Bangun. Teringat lagu Budak Flat. Budak Flat, bangun. Budak Flat, bangun. Itu lagu yang bagus. Sebab apa? Meniupkan semangat. Okey, naikkan semangat budak-budak flat. Halo, budak flat, bangun. Macam tu. Macam tu lah bagus. Kan? Baik. So, kita lihat KMM ya. KMM dianggap radikal. Kalau siapa yang tak sedar, tak tahu lagi, radikal tu bermaksud agresif. Ya. Radikal tu ialah agresif. KMM dianggap radikal oleh British kerana KMM ni berani menyuarakan penentangan terhadap kerajaan kolonial ataupun kerajaan penjajah dan membangkitkan perasaan anti-British melalui penulisan dalam akhbar dan majalah. So sebab itu KMM dianggap sebagai radikal ataupun agresif oleh British. Dan tak lama lagi kemudian kalau kamu tahu, KMM ini telah diharamkan oleh British. Telah diharamkan. So itu yang berlaku kepada Kesatuan Melayu Muda. Kemudian kita lihat Persatuan Masyarakat Cina dan India. Ada. Pada umumnya sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Cina sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Cina masih menumpukan perhatian kepada keadaan yang berlaku di negara asal, iaitu negara Cina. So, pemimpin revolusi Cina, kita ada belajar hari itu tentang revolusi Cina, iaitu nasionalisme di Cina, iaitu yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Pemimpin revolusi Cina seperti Dr. Sun Yat-sen berusaha menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita dengan melawat negeri-negeri Melayu Bersekutu NNMB, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang sebanyak 4 kali. Dan hal ini untuk apa Dr. Sun Yat-sen datang? Untuk mendapatkan sokongan bagi menentang kerajaan Manchuria di China. Itu matlamat dia. Kita tahu kan, revolusi China, hari itu kita belajar, kita tahu bahawa revolusi China bertujuan untuk mengalahkan ataupun menggulingkan kerajaan Manchuria di China. So terdapat masyarakat Cina, ada juga masyarakat Cina yang memberikan perhatian kepada kebajikan dan perkembangan politik tempatan di negara kita. Puyi ke cikgu? Nama raja dia lebih kurang lah Hairun Sani. Contohnya, masyarakat Cina yang dilahirkan di negeri-negeri selat atau Cina peranakan. Maknanya, kalau katakan orang Cina yang dilahirkan di negeri-negeri selat atau dipanggil negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, itu dipanggil Cina peranakan. Selain itu, terdapat juga dalam kalangan mereka yang berpendidikan Inggeris seperti Tan Jiak Kim. Mereka menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British, SCBA, di negeri-negeri selat. Dan persatuan ini
Tujuan dia untuk menggalakkan supaya pelajaran tinggi dan belajar teknikal dalam kalangan masyarakat Cina. Dan pada tahun 1915, Tan Cheng Lock, ini satu nama yang terkenal, Tan Cheng Lock ini berusaha untuk menghidupkan cawangan SCBA di Melaka. Dan beliau juga menuntut peluang perkhidmatan dalam perkhidmatan kerajaan, peluang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan. Coach Malaysia, itu Tan Cheng Lock lain. Itu Tan Cheng Lock yang coach bola sepak Malaysia tu Tan Cheng Lock juga. Itu betul. Tapi bukanlah yang itu. Orang Tan Cheng Lock ni lama lagi ya. Bukan yang itu. Okey, bukan. Baik. Bagi masyarakat India, tadi masyarakat Cina, bagi masyarakat India pula, kalau kita lihat beberapa pertubuhan awal, bagi masyarakat India, pertubuhan awal ditubuhkan bagi menjaga kepentingan masyarakat India di tanah Melayu, termasuklah Persatuan India Taiping dan juga Persatuan India Pulau Pinang. So, pada tahun 1927, persidangan India Semalaya diadakan di Kuala Lumpur, diikuti oleh negeri-negeri lain. Persidangan ini bertujuan untuk bincangkan isu berkaitan dengan masyarakat India. Kemudian G.V. Taver menubuhkan MIA ataupun Malayan Indian Association. MIA, Malayan Indian Association. Bukan Missing in Action. Bukan Missing in Action. Bukan MIA daripada Avenged Sevenfold. Pun bukan juga. Bukan MIA Avenged Sevenfold, bukan. So, Malayan Indian Association. Khusus bagi golongan India yang dilahirkan di tanah Melayu. Dan pada bulan Oktober 1936, Central India Association of Malaya ditubuhkan di bawah pimpinan Dr. A.M. Susay kat sini. CIAM lah yang menggabungkan 12 persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan, berjaya mengembangkan idea nasionalisme masyarakat India di tanah Melayu, di samping menjaga kebajikan mereka. Pergerakan CIM ni disemarakkan lagi dengan lawatan Pandit Jawaharlal Nehru ke tanah Melayu pada tahun 1937. Soalan cepu emas, siapakah Pandit Jawaharlal Nehru? Siapakah dia? Pandit Jawaharlal Nehru. Siapa dia? Siapa dia? Siapa boleh bagi tahu? Macam pernah dengar nama ni, Jawaharlal Nehru. Ingat lagi tak? Menteri Besar India. Bukan Menteri Besar. Ya, Perdana Menteri India. Bukan Menteri Besar, Perdana Menteri. Kalau kamu ingat lagi, masa kita belajar tentang revolusi. Revolusi di India, ataupun kita kata sebagai nasionalisme di India. Kita belajarkan last kali tu, kita belajar bahawa negara India telah dipecah dua kepada negara India dan juga Pakistan. India dipimpin oleh yang itu akan ditadbir oleh Perdana Menterinya, iaitu Jawaharlal Nehru. Itu Perdana Menteri India. Dan Perdana Menteri India ni pernah datang ke tanah Melayu. Untuk bertemu dengan CIAM ini bagi membincangkan isu masyarakat India. Itu dia. Dan masyarakat Sikh. Anda tahu masyarakat Sikh? Masyarakat Sikh ni adalah masyarakat yang nama-namanya selalu bermula ataupun berakhir dengan Singh. Singh, tahu Singh? Yang ada biasanya, kalau yang baik-baik mereka akan pakai turban tu, turban. Kalau yang budak-budak kecil pakai apa yang kat sini ada dot kat atas ni kan. Jadi itu sebenarnya adalah masyarakat Sikh.
Yang pakai turban dan yang pakai dot kat depan tu. So masyarakat Sikh ini turut terlibat sebagai pasukan keselamatan, menjadikan barak polis ataupun kuartus kerajaan serta gadwara. Gadwara ni sebenarnya adalah rumah-rumah ibadat lah, sebagai tempat aktiviti sosial dan keagamaan. Gadwara menjadi antara tempat penting bagi masyarakat Sikh mengembangkan kesedaran politik anti-British. Bagi cikgu macam warna silver tu. Ya, betul. Pada tahun 1902, Khalsa Diwan Malaya ditubuhkan di Taiping, Perak dan menjadi persatuan berpengaruh untuk menjaga kepentingan masyarakat Sikh. Bagi masyarakat India Muslim ni sebenarnya mamak lah. India Muslim ni mamak ya. Ramai yang melibatkan diri dalam kegiatan perniagaan dan pentadbiran. Contohnya Sir Hussein Hassanal Abdul Qadir yang merupakan ahli dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat ataupun Strait Settlement Legislative Council. So ini antara perkembangan masyarakat Sikh dan juga masyarakat India Muslim. Masyarakat Sikh ni ramai yang bertanya pada cikgu, sebenarnya diorang pakai turban tu kenapa cikgu? Ada sesiapa tahu kat sini kenapa masyarakat Sikh dia akan pakai turban, dan dia ada pakai gelang, gelang silver bangle tu. Tahu tak kenapa dia orang pakai turban? Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu terus tak tahu. Tak tahu ya? Okey, sebenarnya diorang pakai turban tu kerana rambut mereka panjang. Mereka tidak dibenarkan untuk potong rambut. Tidak dibenarkan untuk potong rambut. Jadi daripada kecil lagi, mereka telah, lelaki. Ini lelaki ni. Lelaki dan perempuan tidak dibenarkan potong rambut. Sebab itu kalau budak-budak lelaki yang Sikh ini, apabila dia merengkat umur macam darjah 3, darjah 4, rambut dia dah panjang, so diorang kena ikat rambut tu di hadapan, kemudian dibalut dan dibungkus. Gitu, nampak tak? Jadi semakin mereka dewasa, semakin menengah, rambut mereka makin panjang. So bila rambut mereka makin panjang, mereka perlu lilitkan rambut itu dan mereka memakai tutupnya dengan turban. Semakin dia besar, semakin dia tua, rambut makin panjang. So dia akan lilit lagi dan juga dia akan pakai turban. Sebab itu yang tua-tua makin lama turban dia makin tebal, makin besar. Sebab rambut dia makin panjang. Sebab apa? Sebab dalam agama mereka tidak dibenarkan potong rambut. Boleh faham? Itu sebenarnya. Itu yang lelaki lah. Yang perempuan boleh lah biarkan panjang kan. Yang lelaki dia akan gulungkan dia. Itu kerana apa? Dalam tu ada rambut mereka yang panjang. Baik. Sekarang kenapa diorang tak boleh potong rambut cikgu? Well, itu dalam agama mereka. Dalam amalan agama mereka memang ada amalan di mana tidak boleh potong rambut. So mereka yang kita kata sebagai taat kepada agama, mereka tak akan potong rambut lah. Itu dalam agama mereka ya. Masyarakat yang kalau lelaki dia akan nama-nama dia akan ada nama Singh kat belakang. Amrit Singh, kemudian Singh semualah nama belakang. Amrit Singh, Ajay Singh, semua Singh. Kalau yang perempuan, nama belakang dia ada Kaur, Kaur. Anupam Kaur, ataupun juga Anusha Kaur. So Kaur, Kaur tu menunjukkan dia adalah bangsa Sikh. Itu senang nak kenal lah. Kalau yang perempuan guna Kaur, yang lelaki nama Singh, gunakan perkataan Singh.
Baik, so itu berkaitan dengan masyarakat Sikh yang kita ketahui. Jadi, perjuangan nasionalisme yang digerakkan oleh golongan intelektual menggunakan media massa, maknanya menggunakan media massa dan menubuhkan persatuan, inilah yang telah mencetuskan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua. Dan sememangnya keupayaan menggambling, menggabungkan golongan intelektual penting untuk menggerakkan organisasi dan media massa demi perjuangan mendaulatkan negara bangsa. Okey, harus diingat segala perjuangan nasionalisme yang kita pelajari ni di tanah Melayu ke ataupun semua ni kan, ini semua sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua berlaku pada tahun 1939. Jadi, sebelum tahun 1939 berlakulah segala-gala yang kita kata sebagai perjuangan semangat nasionalisme. Kalau kamu perasan, seperti apa tahu? Tahun-tahun. Kamu tengok tahun-tahun dia. Pada tahun 1902, penubuhan Khalsa Dewan Malaya, lawatan Pandit Jawaharlal Nehru 1937, kemudian 1936 penubuhan CIAM, 1927 Persatuan India Taiping, dan juga kalau yang ini masyarakat Cina 1915 Tun Tan Cheng Lock. Jadi kalau kita lihat, kebanyakan ini semua berlaku sebelum Perang Dunia Kedua. Kamu tengok KMM sama juga, 1937 didaftarkan pada tahun 1938. Kemudian Persatuan Sahabat Pena ataupun PASPAM 1934 hingga 1939. Persatuan Melayu Sarawak 1939. KMS 1926. Jadi ianya adalah Cheng Lock bukan hantu kan? Bukan. Tun Tan Cheng Lock orang lah. So ini membuktikan bahawa segala perjuangan semangat nasionalisme di tanah Melayu bermula kepada tahun-tahun abad ataupun dekad akhir, maknanya dekad tahun 1930-an tu, sebelum Perang Dunia Kedua. So, apakah kesan perkembangan nasionalisme ini? Kesan perkembangan nasionalisme ini boleh dilihat dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dan juga dari sudut sosial. Baik. So kita tengok daripada sudut politik dulu. Bila dah berlaku perjuangan-perjuangan tu seperti perjuangan golongan intelektual, kemudian perjuangan melalui penulisan, perjuangan melalui persatuan, dan sebagainya, apakah kesan dia apabila berlaku semangat nasionalisme ni, cikgu? Perkembangan nasionalisme ini meninggalkan kesan yang dapat dilihat daripada 3 aspek: politik, ekonomi, dan juga sosial. So, kita tengok politik dulu. So, usaha golongan intelek berpendidikan Inggeris. Golongan berpendidikan Inggeris ini adalah seperti siapa? Seperti Muhammad Yunus Abdullah dan juga Raja Chulan. Ingat lagi Raja Chulan tu? Baik. So kalau kita lihat golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan juga KMS, Kesatuan Melayu Singapura, menggesa ataupun kita kata mendesak kerajaan. Waktu itu kerajaan British, bukan kerajaan Malaysia, kerajaan British. Menggesa kerajaan meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British, dan ini membuahkan hasil, di mana bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service bertambah daripada dulu 7 orang kepada menjadi 20 orang dalam Malayan Civil Service. So ada peningkatan. Maknanya berkesan. Langkah British memperkenalkan dasar desentralisasi. Desentralisasi ni mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka. Apa itu dasar desentralisasi? Desentralisasi ini ialah mengembalikan kuasa sultan, residen
dan Majlis Mesyuarat Negeri, okey, yang mengembalikan semula yang mana sebelum ini tercabar akibat pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896. Baik. Desentralisasi dia macam ni tau. Apabila British dapat Perak, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey, dia ada 4 negeri kat situ. So apa yang British buat? British gabungkan 3 negeri ini dan ditadbir secara satu yang dipanggil Resident General. Okey, setiap negeri ada resident dan semua ini akan diketuai oleh Resident General, dan Resident General itu adalah Resident General Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. So itu sentralisasi ataupun centralize. So sekarang ini British dah mula untuk mengembalikan balik kuasa, iaitu kuasa-kuasa pemerintahan sebelum ini yang ada pada Resident General, kembalikan balik kepada sultan-sultan negeri-negeri itu. So itu dipanggil desentralisasi. Kalau centralize maknanya berpusat. Desentralisasi maknanya melepaskan ataupun membuka pusat. Supaya apa? Supaya tidak lagi pegang kuasa pada satu saja, tetapi kepada setiap sultan-sultan. Itu dipanggil dasar desentralisasi. Kembalikan kuasa sultan, presiden dan majlis mesyuarat negeri. Jadi itulah dia. Jadi bila diberikan kembali kuasa itu, kesannya orang Melayu mula menyuarakan kepentingan berpersatuan. Suarakan kepentingan berpersatuan bagi membincangkan soal politik sehingga tertubuhnya persatuan di peringkat negeri. Kemudian nasionalisme yang berlaku di China, kalau kita lihat di sini, mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina di negara kita. Pada waktu itulah adanya kelab-kelab bacaan dan pasukan drama ditubuhkan agar masyarakat di sini masyarakat di sini dapat membaca berita daripada negara China. Selain itu, sekitar tahun 1921 memang banyak sekolah Cina didirikan di tanah Melayu menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Tindakan ini bertujuan untuk menggantikan dialek lain seperti perkembangan yang berlaku di China. Harus diingat bahasa Cina ni banyak dialek tau. Ada Mandarin, ada Cantonese, ada Hakka, ada apa lagi ada Hakka, lepas tu ada banyak lagi lah. Cikgu pun tak ingat lah. Tetapi oleh sebab itu mereka telah menubuhkan sekolah untuk specialize dalam bahasa Mandarin, supaya semua orang akan guna bahasa Mandarin itu. Tapi sebenarnya Cina banyak bahasa Negara Cina memang banyak bahasa. So itu berkaitan dengan kita kata pendidikan di China dan juga pendidikan perkembangan yang berlaku. Sekitar tahun 1930-an dan 1990-an muncul masyarakat India yang dilahirkan di tanah Melayu. Sebahagian mereka lebih gemar dikenali sebagai the straight born people, orang-orang yang lahir di negeri-negeri selat. Mereka berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di tanah Melayu. So, nasionalisme yang wujud inilah menyebabkan British berhati-hati. Kita lihat nasionalisme yang muncul menyebabkan British dah start berhati-hati. Risau kan, dan bertindak mengadakan beberapa sekatan. Maknanya mula menjalankan beberapa sekatan untuk menghalang perkembangan nasionalisme ni. Apabila gerakan nasionalisme dikesan oleh British, tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad
dan juga Ahmad Bostamam ditangkap dan juga dipenjarakan di Singapura. Kemudian mereka kemudiannya dibebaskan oleh Jepun pada tahun 1942. Nampak tak? Sampai orang-orang Melayu, Ibrahim Haji Yaakob kan pemimpin KMM, Kesatuan Melayu Muda. Ahmad Bostamam. Jadi mereka oleh kerana terlalu berani menyuarakan perjuangan, maka mereka telah ditangkap dan dipenjarakan oleh British. So itu kesan dari segi politik lah dari segi politik. Dari segi ekonomi, gesaan kaum muda. Bila gesaan kaum muda agar memajukan diri, kaum muda menganjurkan supaya semua rakyat memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi, membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Hasilnya, tertubuhlah Persatuan Kebajikan yang bernama Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura. Dan kalau tak silap cikgu, soalan ini ada keluar dalam SPM sejarah baru-baru ini. Kalau tak silap cikgu ada ya? Ya, ada rasanya. Al-Jamiah Al-Khairiyah. Soalan keluar dalam bentuk soalan struktur ke esei. Struktur rasanya. Ya, tertubuhlah Persatuan Kebajikan bernama Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura. Persatuan ini berjaya membangkitkan semangat berniaga. Dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. So itu gesaan kaum muda. Dan pada awal abad ke-20, British lebih menekankan pendidikan pada peringkat rendah kepada penduduk tempatan. So hal ini menyukarkan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Sebab British berikan pendidikan yang rendah aja, sekolah rendah aja, tak ada sekolah menengah pada penduduk-penduduk penduduk-penduduk di tanah Melayu. Semua belajar sekolah rendah, tak ada sekolah menengah. Jadi susahlah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh sebab itu, Za'ba seorang tokoh daripada SITC, iaitu daripada Sultan Idris Teacher College. So Za'ba sebagai tokoh nasionalis kerap membangkitkan isu ini semasa mengajar di SITC. So beliau menyedarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Dan akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malay Mail dan juga The Malaya Tribune berusaha untuk asaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara. Nampak tak? Sebab tu kadang-kadang ada pelajar tanya, macam mana orang-orang Melayu dulu boleh pergi ke luar negara? Sebab mereka, akhbar-akhbar berbahasa Inggeris ni seperti The Malay Mail dan juga The Malaya Tribune, mereka telah mengumpulkan dana tabung bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara. Usaha ini disokong oleh Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri. Pada masa itu terdapat orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negeri seperti Tunku Abdul Rahman, Tunku Yaakob dan juga Muhammad Zain Arifin. Sebab itu Tunku Abdul Rahman dia boleh terpilih sebagai pemimpin dan dia boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kenapa? Kerana beliau berpendidikan antara orang-orang Melayu terawal mendapat pendidikan di luar negara. Dan beliau memahami tentang kita kata sosiopolitik, maknanya keadaan-keadaan politik di Britain, di dunia, dan jadi dia amalkan di tanah Melayu. Sebab dia ada ilmu yang itu. Nampak? Jadi itu dari sudut ekonomi. Dan dari sudut sosial. Dari sudut sosial, tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan yang disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan mewujudkan kesedaran. Satu tuntutan mendapatkan peluang pendidikan ini
mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah ataupun di sekolah Melayu. So, kesedaran ini mendorong mereka menulis dan menerajui majalah-majalah mereka sendiri seperti lepasan SITC. Lepasan SITC atau lepasan Sultan Idris Training College ni menunjukkan peningkatan daripada 58 orang yang jadi guru kepada 141 orang. Meningkat daripada 58 orang naik kepada 141 orang. Dan mereka berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Dan kemunculan lebih ramai guru-guru wanita telah menyemarakkan perkembangan nasionalisme. Contohnya pada tahun 1930 guru wanita di Johor Bahru menerbitkan majalah Bulan Melayu. Bulan Melayu cerita apa, cikgu? Iaitu cerita tentang berita kemajuan dan pendidikan wanita. Kemajuan dan pendidikan wanita itu Bulan Melayu. So, majalah ini tersebar di serata tanah Melayu dan Indonesia. Penggerak utama Bulan Melayu iaitu Ibu Zain. Ibu Zain. Inilah dia Ibu Zain. Kerap mengingatkan wanita berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. So, kepada wanita-wanita yang ada dalam kelas cikgu ni, ingatlah, belajarlah bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengangkat martabat wanita. Yang lelaki, lebih penting, anda juga perlu untuk belajar lebih rajin supaya apa? Supaya kamu layak untuk menjadi pemimpin. At least pemimpin kepada keluarga. Ingat, jangan jadi macam apa tahu? Macam zaman sekarang banyak berlaku lah di mana iaitu suami tak bekerja, suami duduk rumah, isteri pula pergi bekerja kat luar. Cari nafkah. Jangan. Itu dah tanda-tanda akhir zaman. So, lelaki kena pergi kerja. Kena cari kerja. Jangan bangga jadi surah rumah. Surah rumah istilah sekarang. Sebab itu telah melanggar hukum alam. Bila melanggar hukum alam akan menyebabkan kegagalan kita kata sistem sosial itu berfungsi. Jangan jadi bekerjalah. Bekerja. Baik. Sementara itu masyarakat India dan juga Ceylon tapi work from home tak apa, asalkan ada buat. Kalau dulu kerja okey juga sebenarnya. Sementara itu masyarakat India dan Ceylon turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya EEC Turai Singham. This is nama yang terkenal EEC Turai Singham ni selaku Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Dan menjelang Perang Dunia Kedua, golongan intelektual menyedari perubahan politik semakin bertambah. Masyarakat Cina mula meminta kerajaan British menimbangkan penglibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Tan Cheng Lock yang menganggotai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat menuntut untuk British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina. So, kalau kita lihat di sini, perubahan nasionalisme ini menyebabkan perubahan dari sudut politik di mana orang-orang Melayu lebih berani untuk kita kata menuntut hak daripada British. Begitu juga masyarakat lain telah mula mengalami perubahan, mementingkan pendidikan dan juga dari segi ekonomi, membantu rakyat tempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan sebagainya.
Begitu juga daripada sudut sosial, membantu perkembangan dan sama-sama untuk mengangkat martabat wanita dan sebagainya. Jadi, perkembangan di nasionalisme di negara kita melahirkan golongan nasionalis yang berusaha mengubah corak hidup masyarakat. So, kesimpulannya, nasionalisme iaitu perasaan cinta akan negara, membawa maksud perasaan ingin membebaskan diri daripada penjajah, dan perkembangan yang berlaku di Barat dan Asia mempengaruhi pergerakan nasionalisme di negara kita. So, nasionalis berpendidikan agama Inggeris dan Melayu menggunakan pelbagai medium untuk menyemarakkan nasionalisme. Tindakan mereka meninggalkan kesan kepada negara kita sehinggalah episod sejarah baru negara muncul selepas Perang Dunia Kedua. Baik. Dengan itu, maka kita telah tamat bab yang kedua, iaitu kebangkitan nasionalisme. Dan kebangkitan nasionalisme ini, macam cikgu cakap tadi, babnya terlalu besar sehingga perlu dihabiskan, iaitu hampir kepada 8 kelas untuk habiskan bab 2 sahaja. Punyalah luas. Jadi apa yang kita lihat kat sini, baik, cuba kita recap balik daripada sudut nasionalisme, daripada sudut subtopik yang kita pelajari. Kita telah lihat subtopik yang pertama, iaitu berkaitan dengan nasionalisme, iaitu subtopik pertama, maksud nasionalisme. Iaitu apa maksud dia? Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Dan ada beberapa tokoh memberikan pendapat yang sedikit berbeza berkaitan dengan nasionalisme, seperti Hans Kohn, Profesor William R. Roth, Dato' Onn Jaafar, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Arsundara Lingam, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, dan juga Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Daripada maksud nasionalisme itu, maka perkembangan idea nasionalisme Barat, yang mana pada peringkat awalnya berlaku di mana? Berlaku di mula-mula revolusi keagungan di England, kemudian revolusi Amerika, dan kemudian revolusi Perancis. Daripada situ tercetus pula nasionalisme di Asia, di mana bermula di India, nasionalisme di India, kemudian nasionalisme di China. Dan nasionalisme di China inilah yang kita belajar tentang Dr. Sun Yat-sen tadi. Kemudian nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir, yang mana ada gerakan Islah dan gerakan Pan-Islamism. Kemudian nasionalisme di Jepun. Baik. Kemudian daripada perkembangan nasionalisme di Asia, kita turun bawah lagi kepada perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, iaitu apa yang berlaku di Filipina oleh Jose Rizal, Andres Bonifacio dan sebagainya. Kemudian nasionalisme di Burma, di Myanmar. Kemudian di Vietnam dengan Ho Chi Minh-nya. Kemudian nasionalisme di Indonesia oleh Raden Ajeng Kartini dan juga Soekarno. Kemudian nasionalisme di Thailand yang telah dicetuskan oleh Raja Mongkut dan juga Raja Chulalongkorn. Begitu juga telah dicetuskan oleh Nai Pridi Pranomyong dan juga iaitu Field Marshal Phibul Songkram yang ini. Baik, itu di Asia Tenggara. Kemudian bagaimana nasionalisme timbul di negara kita, sebenarnya telah bermula sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kemudian diteruskan dengan perjuangan Sultan Kedah ketika menuntut Pulau Pinang. Kemudian juga kesungguhan pahlawan-pahlawan menentang penjajah. Dan kemudian diteruskan lagi dengan perjuangan tokoh-tokoh iaitu berpendidikan. Daripada situ kita lihat pula kenapa boleh muncul gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Banyak faktor dia. Antara faktor dia peranan agama, kemudian penulisan kreatif dan juga media cetak,
Okey, dan juga sistem pendidikan seperti madrasah-madrasah dan juga MCKK dan SITC. Kemunculan golongan intelektual seperti Syed Sheikh Al-Hadi, Abdul Kadir Adabi, Yunus Abdullah. Pengaruh luar dan serantau, iaitu pengaruh-pengaruh seperti revolusi Cina, gerakan Islah, gerakan Pan-Islamism, kemudian kejayaan Jepun mengalahkan Rusia. Itu semua pengaruh luar dan serantau. Kemudian perkembangan nasionalism. Selepas kita lihat faktor, kita lihat bagaimana perkembangan nasionalism, iaitu perjuangan golongan intelektual yang terdiri daripada 3 golongan: intelektual berpendidikan agama, intelektual berpendidikan Inggeris, intelektual berpendidikan Melayu. Kemudian perjuangan melalui penulisan, iaitu melalui akhbar dan majalah, serta akhbar masyarakat Cina dan India, serta karya-karya kreatif. Karya-karya kreatif. Dan kemudian perjuangan yang ketiga melalui persatuan seperti KMS, PASPAM, kemudian KMM, kemudian Persatuan Masyarakat Cina dan India, dan juga so itu 4 persatuan. Dan kesan perkembangan nasionalisme kita boleh lihat dari sudut politik, kita boleh tengok daripada sudut ekonomi, dan juga daripada sudut sosial. So ini perkembangan nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua. So apabila Perang Dunia Kedua tercetus, perkembangan nasionalisme ini terhenti sekejap. Selama mana? Selama perang itu berlaku, iaitu daripada tahun 1941 hingga 1945 di tanah Melayu. So dengan itu kita telah berjaya menamatkan bab yang kedua. Macam apa perasaan kamu bila kamu dah habis belajar bab 2 ni? Ada soalan, Dahlia? Ada soalan nak tanya? Lega. Lega Jangan kata kau lega, Lip. Dengan cikgu-cikgu pun lega. Lega. Habis pun bab 2. Baik. Berkaitan dengan isu lelaki kena kerja, perempuan pun juga kena kerja. Lelaki pun kena kerja, perempuan juga kena kerja juga. Kena ada persamaan, equality dalam dua-dua jantina. Baik. Persamaan tu sebenarnya peluang tu boleh diberi sinden, tetapi untuk mencapai tahap persamaan antara lelaki dengan perempuan takkan sama. Dan peluang itu juga takkan sama. Bukan kita nak menidakkan keupayaan wanita, tidak. Tetapi itulah bagaimana runnya this world. For example, kita tengok daripada peringkat awal. Jadi cikgu off jap.